InsyaAllah kita teruskan. Kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mana-mana majlis ilmu, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Jadi kerana Allah, sebelum kita bacakan doa, kami nak mengalu-alukan kehadiran Kak Zani kita dan saudari Sylvia Goh atau Siti Hajar tadi ya. InsyaAllah walaupun kita bertiga saja, kita ada buat rakaman untuk kelas ini. Jadi harapnya mungkin ada yang kalau ada soalan nanti boleh bertanyakan. Tapi untuk siapa-siapa yang mungkin pertama kali melihat rakaman dan sebagainya, just nak maklumkan kelas kita akan diadakan kelas-kelas untuk saudara baru yang baru memeluk Islam. Kita adakan setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad secara dalam talian bermula jam 10 pagi. Okey, tapi kita akan maklumkanlah dalam grup kita, grup WhatsApp atau grup Telegram yang kalau jika ada penangguhan dan sebagainya. Jadi kerana Allah, dalam perjuangan kita mencari redha Allah, sebagaimana telah disebutkan, mencari ilmu ini satu jihad, satu perjuangan, satu perjuangan yang kita kena usahakan. Kalau kita tak cari, kita tak akan dapat. Dan kita kena cari masa, cari masa pun satu perjuangan, satu jihad. Dan untuk meluangkan masa itu bukan memerlukan pengorbanan jugalah. Mungkin kita boleh sebenarnya enjoy dan sebagainya, buat perkara lain. Tapi kita gunakan masa itu untuk amal soleh. Ini amal soleh yang disebutkan dalam suratul As, wal As, innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus solihah. Ciri kedua adalah orang yang beramal soleh. Bukan sahaja ada iman, dapat sebut iman dalam hati, saya yakin bahawa Allah ada dan ada rasul-rasulnya dan sebagainya. Bukan hanya menyebut tapi juga beramal soleh. Dan kehadiran kita pada malam ini, Alhamdulillah Allah pilih kita untuk bukan saja ni belajar bersama-sama, belajar berusaha, bukannya orang yang terpelajar dan sebagainya, tapi insya-Allah kita kongsi apa yang kita tahu. Jadi kerana Allah, untuk menuntut ilmu, untuk menjadi seorang Muslim baik, kita perlukan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mustahil orang yang baru memeluk Islam, baru Islam lebih baik daripada orang yang lahir dalam Islam. Tak mustahil. Yang penting sekarang ini adalah kita sendiri untuk berusaha untuk menambahkan ilmu kita, kefahaman kita, dan kalau dapat kita sampaikan tu yang sebaik-baiknya. Sebab dalam Wal As yang selalu kita baca sebelum kita tangguh majlis, kita sebutkan ada 4 ciri orang yang tak rugi. Walaupun masa berlalu, walaupun masa kita di dunia ni singkat dan sebagainya, tapi ada 4 jenis manusia yang Allah sebut tak akan rugi. Yang beriman, yang yakin, yang bukan saja yakin dalam hati, tapi beramal soleh. Dan dia berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi kalau kita tengok kan, bermaksud kita ni ada tanggungjawab juga untuk menyampaikan ilmu yang kita belajar. Menyampaikan ilmu yang kita belajar, insyaAllah. Jadi kalau disebut menurut Imam Al-Ghazali, menyampaikan ilmu adalah satu ibadah juga, adalah satu amal soleh kita yang kita lakukan, insyaAllah. Jadi kerana Allah, kita sama-sama berdoa moga Allah buka hati kita untuk menerima ilmu baharu atau memantapkan, menunjukkan jalan yang betul lah. Mungkin kefahaman kita sebelum ni salah, sebab tu dalam suratul Fatihah kita sentiasa minta Allah Subhanahu Wa Taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta pertolongan dari Allah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus iaitu jalan orang yang telah diberikan nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Jadi kerana Allah, kita teruskan dengan doa belajar kita macam Kak Fikah baca sebelum ni. Jadi kalau siapa yang tak tahu lagi doa penerang hati, boleh Google, boleh ni. Kita biasakan diri, biasakan diri, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, sebentar. Saya dengar USB terputus. Kamera terputus. Okey. Okey, jadi kerana Allah, dua doa yang kita bacakan tadi. Satu doa penerang hati, satu lagi doa Nabi Musa. Nanti boleh carikan juga. Kita minta Allah dalam segala yang diperintahkan, Allah lapangkan dada kita untuk terima ilmu baharu, dan dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai Muslim, Allah bagi kekuatan untuk kita melaksanakan. InsyaAllah. Jadi hari ini kita akan ceritakanlah. Kita akan ceritakan tentang usaha dan tawakal. Tidak ada bunyi lagi USB saya ni asyik terpadam InsyaAllah harap bunyinya tak hilang-hilang lah. Wallahualam. Gambarnya stuck, Ustaz. Gambar sangkut untuk kamera kami ni. Kami Oh, pakai gambar okey. okey, jap. Kami start balik sekali. Hilang terus tu. Okey, terima kasih Zani. Kak Zani tolong badah kami tentang kamera dek. Jadi mungkin yalah kita tak saling ingat mengingati tiada yang sempurna. Okey. Jadi kan Allah, hari sebagaimana kita telah maklumkan, tajuk hari itu kita sambung daripada rukun-rukun iman yang mana kita cuba lahirkan dalam hati, kita cuba berkenalan. Jadi bila kita sebagai seorang Muslim, kita akan selalu diceritakan tentang 5 rukun sebagai orang Islam. Islam ini adalah undang-undang atau syariat atau amalan yang kita kena buatkan. Kena ada syahadah, kena ada solat 5 waktu, kena ada puasa di bulan Ramadan, kena ada keluarkan zakat, kena ada tunaikan haji. Ini sebagai perbuatan yang kita kena lakukan. Tapi dari segi dalaman kita kena lahirkan 6 rukun iman yang kita kena percaya, walaupun kita tak nampak, kita tak lihat dengan mata kasar kita, tapi buktinya ada di sekeliling kita lah. Jadi kita yakin bahawa Tuhan ada, Allah ada. Kemudian kita yakin bahawa malaikat ada. Malaikat ni bahawa makhluk suruhan yang telah dihantar kepada kita. Kita kena yakin, belajar untuk yakin bahawa ada pekerja-pekerja Allah yang bekerja 24 jam tanpa henti silih berganti, dan setiap kita subhanallah sebenarnya ada malaikat yang silih berganti menjaga diri kita daripada diserang binatang buas, melainkan Allah telah takdirkan, yang kita sebutkan akan ceritakan hari ini. Allah telah takdirkan bahawa dah sampai masa atau Allah telah takdirkan musibah itu berlaku ke atas kita. Jadi kalau yang mana kita sekarang ni dalam keadaan selamat dan sebagainya, sebenarnya ada malaikat yang menjaga kita. Jadi kerana Allah, kita yakin bahawa malaikat ada, kita yakin bahawa Rasul tu ada. Ni turutan Allah, malaikat disampaikan kepada Rasul. Dan Rasul ni bahawa, Allah, malaikat, adanya kitab-kitab yang disampaikan. Kitab-kitab yang disampaikan, mesej kata-kata Tuhan tu tadi yang disampaikan melalui malaikat Jibril tadi, yang salah seorang malaikat yang kita kena ketahui, ketua malaikat Jibril yang menyampaikan kitab-kitab. Jadi Nabi-Nabi kita, sebelum kita cerita pasal beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul, kita ada kitab-kitab yang wajib kita imani, yang kita yakin telah disampaikan. Cuma kita sebagai umat akhir zaman, kita ni orang yang akhir zaman, kita ikut kitab yang terakhir, iaitu kitab yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang merangkumi apa syariat-syariat yang sebelum-sebelum ni. Orang sebelum kita pun puasa, orang sebelum kita pun makan yang halal dan sebagainya. Jadi sebab tu kita tengok ada persamaan dalam Taurat dan Injil atau Bible sendiri yang melarang kita untuk makan
babi atau khinzir dan minum arak. Sama lah tiga kitab ni. Tiga kitab cerita ni sama. Cuma sekarang ni adakah kita sebagai ahli kitab, orang yang ada kitab, kita mengikut apa yang telah difardukan atau diwajibkan ke atas kita. Sebab Allah tahu apa yang baik untuk kita dan benda-benda yang dilarang ni adalah satu ujian ke atas kita. Jadi minggu lepas bunyi kan okey kah? Zani? Okey. Kamu nak tanya, Ah, apa maksud, apa bezanya hadis? hadis dan Quran. Selalu dengar hadis lah. Selalu dengan hadis dan Quran. Jadi kami ulang sekali lagi. Jadi dua sumber utama, soalan yang baik kata ni. Jadi mungkin untuk pengulangan untuk siapa-siapa yang baru pertama kali tengok rakaman tentang kitab tadi. Apakah sumber atau dalil sambil disebut dalil, sumber atau dalil kita meyakini sesuatu atau kita membuat sesuatu, kita buat solat tadi, zakat tadi kan, apa sumber yang memerintahkan kita. Jadi ada dua sumber sekarang ni. Pertama Al-Quran, kedua hadis. Jadi Al-Quran ni tadi kita yakin bahawa Al-Quran, ni tafsir lah, ni tafsir ada terjemahan. Al-Quran tu ada kata-kata Tuhan yang mana kita yakin tak berubah daripada diturunkan sampaikan kepada Nabi Muhammad 114 surah sampai kepada kita 114 surah dan ayat pun tak berkurang walaupun satu pun. 6,236 ayat sama daripada dulu sampai sekarang ni. Yang berbeza mungkin dari segi ada tanda-tanda dan sebagainya kan, untuk memudahkan kita baca. Kalau kita orang Arab asal, dia terjemahkan perkataan. Tapi kalau sebab itulah Quran itu sendiri sebut Quran bacaan dari segi lisan. Jadi adab sebelum ada buku printing buku dan sebagainya, warisan budaya lisan tu tadi ada. Ini adalah Quran. Sedangkan hadis adalah catatan. Hadis adalah catatan oleh para sahabat, oleh isteri Nabi, oleh ni kan isteri Nabi, oleh para sahabat. Ni para sahabat orang yang hidup satu zaman dengan Nabi ya. Ni diorang punya testimoni, macam testimoni pernah dengar dan sebagainya. Jadi tapi sebab dalam kedudukan hadis ada yang betul, ada yang tak betul, ada yang sahih, ada yang palsu, maudhu tadi. Jadi untuk hadis ni sebutan macam sahabat atau isteri Nabi ada tengok Nabi buat macam ni dicatatkan. Jadi dan hadis ni membantu kita untuk faham Al-Quran ni tadi. Nabi pernah sebut tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Jadi yang itu kita sebutkan hadis Jibril. Jadi datang malaikat Jibril, ni tak dalam Quran, kisah tu tak dalam Al-Quran. Tapi para sahabat yang bersama dengan Nabi, yang tengok sendiri pemuda datang duduk bersama Nabi, boleh tengok cari kisah Jibril, hadis Jibril, kisah malaikat Jibril. Kita tahu malaikat dibuat daripada cahaya. Jadi bila cahaya, malaikat boleh jelmakan diri kepada apa sahaja. Dia boleh jadi dia jelmakan diri sebagai seorang pemuda. Seorang pemuda yang berpakaian putih, yang handsome dan sebagainya kan. Tiba-tiba datang tengah majlis ilmu kat masjid, datang kat masjid, duduk depan Nabi, duduk berlutut sama-sama dengan Nabi, tanya soalan kepada dia, apakah Islam, apakah iman, apakah ihsan dan apakah itu hari kiamat tadi. Jadi ini tanda-tanda hari kiamat. Jadi bayangkan tiba-tiba orang yang tak dikenali datang kepada Nabi dan Nabi kita, seorang yang telah diutuskan kan, seorang yang telah diutuskan terpilih. Sepatutnya dia tanya sama ada kita faham tak faham apa yang tadi diajarkan. Tapi ini tadi seorang yang tiba-tiba datang, pemuda yang datang, malaikat Jibril lah sebenarnya, yang mana orang sahabat-sahabat masa tu heran lah macam mana boleh ada pemuda yang tak dikenali. Lepas tu bajunya bersih seolah-olah tak datang, kalau tak dikenali maksudnya bukan orang asal daripada situ lah kan, orang asal daripada Mekah, tak dikenali, tiba-tiba datang dekat Nabi. Sampai lepas majlis baru ditanya siapa orang tu, baru Nabi sendiri sebut, itulah sebenarnya malaikat Jibril yang datang ada. Jadi dekat sini kita tengok kan, ni ada testimoni pada para sahabat yang menceritakan tentang apa yang Nabi sebutkan, tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat yang kita sebutkan dalam kelas yang lepas. Ada tanda-tanda bahawa
akan terbit matahari ni. Ini daripada kata-kata Nabi lah. Dia tak disebutkan daripada Al-Quran, tapi disebutkan oleh Nabi sendiri. Bila Nabi menyebut dan dibenarkan oleh malaikat Jibril, maka Nabi ni kita yakin dia yang disampaikan wahyu dan sebagainya, dan kita boleh meyakini bila ada hadis dan rantaian hadis lah, disebutkan oleh isteri Nabi atau sahabat Nabi, disampaikan kepada si fulan sampai imam kita, macam kita kat Malaysia ni, kita banyak mengikutkan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dia adalah tabi'in. Tabi'in. Dia ada 4 kalau ikut generasi pertama, generasi yang hidup zaman Nabi, generasi sahabat. Kita ke sahabat macam kalau dalam Kristian disebut disciple lah, disciple, the 13 disciple of Jesus kan. Jadi kalau dalam Islam, orang yang hidup sezaman dengan Nabi, yang belajar dengan Nabi, orang yang belajar dengan Nabi sendiri direct, ni generasi yang terbaik yang dapat langsung daripada Nabi Muhammad. Macam kita tengok Umar Al-Khattab, seorang mu'alaf yang baru masuk Islam bila zaman Nabi. Dia terima Islam, pada asalnya menentang Nabi, tapi last antara dua Umar yang Allah makbulkan doa Nabi, masuk Islam, terima Islam sebagai agama. Ni jadi Umar pun banyak meriwayatkan hadis daripada apa yang perbuatan Nabi yang telah sebutkan. Jadi peristiwa macam mana hadis tu diturunkan, ayat Al-Quran tu diturunkan dan sebagainya, kita dengar daripada hadis. Ini bila diterangkan nanti ni kita sebut hadis Qudsi. Ni hadis Quran. Jadi jangan risau ada terma-terma yang ni, sebab Islam ni sangat, itulah indahnya Islam, sangat akademik. Bila sangat akademik, makin kita belajar, makin kita ni diberi kelebihan akal, kita makin menghayati, subhanallah, budaya akademik dalam Islam sangat teliti. Kalau kita buat kertas-kertas universiti kan, kita akan daripada kajian si fulan macam ni. Tapi baru seorang saja, kita tak tanya lagi yang kajian ni dia rujuk siapa pula. Jadi tapi kalau Islam, sini dengar daripada sini jadi macam rantaian. Jadi subhanallah. Jadi sebab tu even cara bacaan Al-Quran pun, cara membaca kita ada macam di Sarawak ni, Bro Syah sendiri kenal Ustaz Muhammad Ihsan kita, Haizir, Timbalan Imam Negeri Sarawak. Timbalan Imam Negeri Sarawak. Tuan Jeffrey, Assalamualaikum. Dah bersama kita malam ini. Jadi kalau ditengokkan daripada salah silah dari Ustaz Muhammad Ihsan kita, dia ada salah silah, dia belajar guru-guru sampai Nabi Muhammad. Guru dia tu, dia ada salah silah sampai Nabi buat cara bacaan Al-Quran dia. Cara dia membaca tu sama, disahkan. Cara betul sama macam cara baca Nabi, subhanallah. Jadi kerana Allah ada kori-kori, ada banyak kori yang sebenarnya salah sila kita seluruh dunia ni ada budaya tu, ada budaya. Jadi sebab itulah Bro Syah katakan tadi, sebenarnya nak belajar Al-Quran, kena cari guru Al-Quran yang bertauliah. Bertauliah. Bila bertauliah ni kerana kita tahu dia ada macam mungkin ada sanadnya lah, yang mana cara belajar dia betul. Macam Bro Syah sendiri tak ada lagi. Jadi sekadar mengajar Iqra boleh. Sekarang kan mengenali huruf apa semua, tapi untuk dapat cara sebutan huruf yang betul, panjang pendek sambungannya dan sebagainya, itu kita kena rujuk kepada orang yang memang ada sanadnya. Jadi bila kita baca Al-Quran tak boleh berhenti sebarang. Ada cara berhentinya. Bila kita baca Al-Fatihah pun ada cara berhentinya. Subhanallah. Jadi itu satu sebab tu kita kata Islam ni dari segi keilmuan tentang Al-Quran sendiri 1400 tahun pun tak habis-habis lagi. Kita nak belajar semua, mungkin nak pakar semua agak mustahil. Hanya Allah je yang sempurna, tapi kita berusaha untuk sempurnakan bacaan kita. Itu sebenarnya sempurnakan bacaan kita. Jadi kerana Allah nak terangkan tentang hadis tadi, hadis adalah catatan atau catatan yang telah disemak, ada rantaian, dia ada sanad dan matan. Ni kalau ilmu hadis, orang yang belajar hadis saja. Orang belajar ilmu Quran lain lagi, orang yang belajar ilmu hadis lain lagi bidang skop dia. Jadi macam mana kita nak check
hadis ni betul tak betul dan sebagainya. Jadi kena ada rantaiannya. Contohnya kalau sumber yang utama dalam hadis, kalau Al-Quran kita guna resam Usmani. Ni Al-Quran resam Usmani, dia punya muka surat sama 600 berapa muka surat Astaghfirullah. 600 lebih surat. Okay, bro Syahid. Kita sama-sama cek. 604 muka surat. Subhanallah. Hari ni kita Brosyah pun belajar something yang baru. Kena ingat 600 surat 30 juzuk. Setiap juzuk ada 20 muka surat atau 10 layan kan. Jadi walaupun macam tu tapi kita ada ekstra 4 muka surat kalau dalam resam Usmani. Ni untuk Al-Quran. Memang sama dari segi muka suratnya dan sebagainya lah. Tapi kalau hadis ada beratus ribu hadis. Beratus ribu hadis, tapi ada yang betul, ada yang tak betul. Jadi ada betul yang tak betul, ada yang rantaian terputus. Kalau dia memang hadis yang masyhur atau hadis yang betul-betul sahih, sahih, dia ada tingkatan-tingkatan. Brosyah pun tak berapa pakar dalam bidang hadis, tapi pernah belajar konsep asasnya. Asas saja insyaAllah. Mungkin kalau nak cerita tentang hadis, kita akan cerita dalam kelas. Tapi nak bezakan Al-Quran dan hadis. Okay, jadi saudari Zani, harap dapat menjawablah soalan. Subhanallah, dah makin ramai. Okay, Kak Farida, Assalamualaikum. Kak Suraya, Assalamualaikum. Terima kasih semua meramaikan majlis ilmu kita. Jadi, kerana Allah, malam ni kita nak bercerita tentang takdir. Subhanallah, dah 8.30. Baru buka 5. Jadi kita tahu bahawa beriman pada takdir ni adalah salah satu rukun iman. Yang rukun, bila sebutkan rukun, maksudnya wajib kita yakin dan percaya. Macam mana nak yakin dan percaya? Kena belajar dulu. Siapa Allah, siapa malaikat, apa kitab-kitab yang pernah diturunkan, siapa rasul-rasul kita kan. Berapa orang rasul kena ingat? Sekurang-kurangnya 25 rasul rasul. Okey, apa beza Nabi dan Rasul? Kita dah bezakan. Nabi mungkin dipilih ada 124,000 Nabi yang pernah diturunkan, tapi ada 313 saja Rasul. Ini dalam satu hadis. Nabi sendiri menyebut berapa orang Nabi dan Rasul pernah diutuskan. Rasul pasti seorang Nabi, tapi Nabi tak semesti seorang Rasul. Rasul ni maksudnya arsalna, diutuskan kepada kaum tertentu untuk menyampaikan, untuk mengingatkan manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut Allah telah hantar Nabi dan Rasulnya kepada setiap kaum yang ada. Setiap kaum yang ada kat dunia pasti ada Nabi dan Rasul. Dah dihantar. Cuma sekarang ni kita sebagai umat akhir zaman, Nabi Muhammad kita, Nabi yang ke-313, wallahu alam. Okay. Tapi sampai kepada kita message Al-Quran tadi dengan perbuatan, dengan contohnya melalui hadis-hadis contoh. Jadi kalau nak sebutkan Kak Zaini tadi, tanpa hadis, kalau kita kata nak beriman pada Al-Quran saja, tak nak tengok hadis. Kalau kita tengok Al-Quran saja, macam mana nak tahu cara sembahyang? Jadi cara sembahyang tu ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang dicatatkan dalam hadis. Nabi sembahyang macam ni, macam ni. Sebab tu kita tak dapat nak kata ada orang cara sembahyang kan, dia tak letak pun tangan dekat perut. Tak letak pun tangan. Tak, kita bermaksud salah. Maksudnya ada cara sembahyang macam tu. Orang Nabi tengok Nabi sembahyang tanpa letak tangan kat perut tadi. Dan cara letakkan perut pun ada 3 macam. Bawah pusat, atas pusat, dan yang atas dada. Atas daripada pusat, atas dada sikit kan. Jadi ada 3 cara. Wallahu alam. Jadi kita tak menyalahkan ada perbezaan-perbezaan ni, sebab kalau ada hadisnya dan hadis tu sahih, kita tak boleh kata cara sembahyang tu salah, sebab ada sumber-sumber yang menyampaikan. Jadi kerana Allah, terpulang kepada masing-masing nak ikut cara yang mana, yang ada kunut, tak ada kunut kan. Ini yang perkara sunat, tak payah kita sibuk nak bergaduh lah siapa betul siapa salah kan. Jadi tapi kita sebaiknya sebagai orang yang duduk kat Sarawak, kita ikut yang umum lah, ikut yang umum supaya tak bergaduh. Sebab Imam Syafi'i kita pun, walaupun dia pergi ke Imam Syafi'i ni, dia pengasas mazhab lah, ada 4 mazhab utama, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i,
Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, sorry. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kita ni salah seorang yang belajar daripada tabi'in, tabi'in tabi'in. Jadi dia jadi Imam Syafi'i kita tabi'in. Orang yang generasi keempat lah yang sampai kepada Nabi kan. Jadi Imam Syafi'i tadi bila mana dia pergi ke tempat anak murid dia yang mengasaskan mazhab Ahmad bin Hanbal tadi kan. Dia ikut pandangan setempat tu. Orang yang belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sebab walaupun dia orang ni saling berguru anak murid dan guru, tapi kita manusia boleh berbeza pandangan kan. Bila berbeza pandangan, dan kita sebagai yang datang kemudian sebenarnya tak layak, kita tak layak untuk mempertikaikan dia 1400 tahun dulu, kita sekarang ni zaman moden kan. Jadi orang yang paling dekat pastinya ada apa ni, dia punya ni lah. Kalau sebab tu kita kena kenal lah siapa pengasas mazhab kita, Imam Syafi'i. Dia ada photographic memory. Kalau dia buka mata saja dia akan hafal terus apa yang dia baca tu. Jadi subhanallah, malah dalam tidur pun boleh berfikir. Boleh berfikir. Itu dahsyatnya Imam Syafi'i. Jadi kita hari ini mungkin dengan kelalaian kita hari ini tak akan dapatlah kehebatan Imam Syafi'i ni tadi. Jadi kerana Allah, kita apapun sebagai seorang Muslim, kita ada jihad untuk terus belajar dan belajar. Nampak gaya macam ada bunyi orang tanya soalan. Kalau ada soalan, sekejap. Mana dia? Oh, kat atas. Okey. Subhanallah. Oh, ada orang ni. Terima kasih. Ambil screenshot. Subhanallah. Jadi, Alhamdulillah. Tuan Syahrul kita nampak belum dapat membantu untuk kelas-kelas kita. Tapi tak apa. Mungkin nanti kalau dia lapang kita dapat bersama-sama lah. Okay. Jadi okay, Kak Farida baru pulang kerja. Subhanallah. Walaupun penat, walaupun ni tadi kan, tapi Alhamdulillah Allah masih pilih Kak Farida yang jenis ni tanda takwa. Tanda takwa kita nak dapat reda Allah. Kita nak dapat reda Allah. Tanda takwa kita. Kita walaupun penat macam mana sekalipun, sebelum kita menutupkan mata kita. Sebab kita tak tahu kan. Kita tak tahu sama ada ini kali terakhir kita dapat beramal kat dunia ni. Kita tak tahu. Jadi kita sentiasa usaha untuk sentiasa mencari ilmu. Jadi subhanallah. Jadi tahniah untuk Kak Farida dan semua yang bersama kita pada malam ni. Jadi masuklah kita kepada tajuk. Di Bro Syah nak share screen sekejap. Kenapa kita nak beriman kepada apa ni? Qada dan qadar. Kenapa kita nak kena belajar tentang takdir ni tadi. Jadi kerana Allah, sekejap mana saya punya share screen. Okay, lama tak online guna komputer. Okay, tekan benda ni. Right. Okay, saya punya satu tu kat atas. Okay, mana ni. Okay, harap-harap semua nampak. Oh, nampak juga yang WhatsApp. Tak apalah, kita tak buka saluran WhatsApp. Jadi, sebagai pengenalan untuk kita bersama, apa yang disebutkan qada, apa yang disebutkan qadar. Okay, apa yang disebutkan qada, apa yang disebut qadar. Jadi qada tu adalah kalau disebutkan dekat sini lah rencana. Ni mungkin satu yang ni kan, sebab ni ID ni Indonesia punya. Jadi kalau kita belajar kafar kat sekolah, kafar ni tentang qada dan qadar ni, tentang takdir ni daripada tahun 1 lagi dah diceritakan tentang qada dan qadar. Jadi qada ni merujuk kepada ketetapan yang Allah telah wujudkan, telah tetapkan setiap penciptaan. Contohnya kita manusia ada 2 tangan, 2 kaki kan. Allah telah tetapkan sejak zaman dulu lagi. Sejak zaman dulu lagi kita dah ada mata, ada telinga, ada akal fikiran. Allah telah tetapkan. Ni qada Allah. Kalau Allah telah tetapkan. Cuma dalam ketetapan tu dia ada kadar dia. Bahasa Melayu kan kadar. Ada kadar dia. Maksudnya bergantung kepada usaha kita. Memang Allah kita sebutkan bila Allah kita ada mata kan, tapi kalau kita tak jaga mata kita, asyik tengok telefon dalam gelap dan sebagainya, apa yang terjadi?
takdir Allah ni, ketetapan Allah juga. Bila mana kita tak jaga mata kita atau kita tak berus gigi kan, tak jaga gigi kita, tak berus gigi, apa yang terjadi kat gigi? Rosak, binasa kan, hancur. Jadi ini adalah ketetapan. Qada ni saling berkait lah. Tapi kadar ni dia bergantung dengan ketetapan Allah yang Allah telah ciptakan. Sebenarnya kita akan berbalik kepada 3 sifat Allah. Ni bila kita sebut sifat Allah, ada kudrat, iradat. Kudrat, iradat dan ilman, yang maha mengetahui kan. Ilman ni yang maha mengetahui. Jadi kudrat, Allah maha berkuasa. Jadi Allah berkuasa untuk ciptakan segalanya. Bila dia berkuasa, dia boleh tetapkan sesuatu kan. Dia boleh tetapkan dengan kuasa dia boleh tetapkan matahari terbit kat mana kan, turun kat mana, Allah nak tetapkan akan hancur dunia ni, sebutkan kiamat, tu kuasa dia. Dan Allah ni maha menentukan sesuatu kan, iradat. Bila iradat, dia berhak untuk menentukan. Sebagai pencipta, kan, kita sebagai, kalau contohnya Bro Syah yang buat tafsir ni, contohlah nak buat color apa kan, Bro Syah adalah hak lah, sebab kita yang nak terbitkan. Jadi bila Allah cipta sesuatu, dia ada hak untuk tetapkan macam mana takdir kita, panjang umur kita, pendek umur kita, sihat ke kita, sakit ke kita, dia berhak menentukan. Dan Allah maha mengetahui. Sebab itulah walaupun kita sebagai manusia, dan jin, bukan kita manusia aja, diberi pilihan untuk patuh atau ingkar kepada perintah Allah, tapi semua tu dalam pengetahuan Allah yang Maha Esa. Sebab tu kita sebagai orang Islam, bila berlaku sesuatu, kita bukannya salahkan takdir Tuhan. Ini dah ditetapkan sejak dulu lagi. Allah dah tahu dah apa yang akan berlaku. Macam Allah cipta Nabi Adam. Allah cipta Nabi Adam, walaupun dia ciptakan dalam syurga, dia ambil air tanah apa semua kan. Allah cipta manusia daripada unsur tanah kan. Diciptakan dalam syurga, tapi Allah dah tahu, Allah telah takdirkan untuk turun ke bumi, untuk memakmurkan bumi, untuk memerintah, untuk lahirlah kita ni ramai-ramai sampai kita hari ni. Jadi Allah ni Allah berhak lah, dia berhak menentukan macam mana jalan cerita kita. Dia berhak menentukan. Cuma sekarang ni kita sebagai manusia, kita tak tahu takdir kita. Kita tak tahu apa yang akan berlaku akan datang kan, kita tak tahu. Tapi kita boleh berusaha. Kita boleh berdoa. Kita boleh bertawakal. Ni nanti Bro Syah akan ceritakan ni 4 ciri. Bila mana kita beriman kepada takdir, kita boleh berusaha, kita boleh berdoa, kita boleh bertawakal, dan yang terakhir sekali apa? Siapa tahu? Apa nilai yang terakhir kita kena ada sebagai seorang Muslim bila kita beriman kepada takdir Allah? Kita kena, selalu kita sebutkan, bila berlaku sesuatu yang ni, kena reda, kena sabar. Kena reda, kena sabar kan. Ini sifat reda tu datang dengan perasaan sabar tu tadi. Jadi insyaAllah kita belajar qada dan qadar. Ada persoalan tak setakat ni? Okey, jadi qada ni benda yang telah ditentukan sejak azali. Contohnya jodoh kita ke macam ni apa semua. Tapi semua qadar tu bergantung dengan usaha kita. Usaha kita, doa kita. Kepada tawakal tak kita dengan ni. Ada berkat tak dalam kita lakukan satu keikhlasan. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita kena belajar. Jadi apa dalil untuk ni tadi, ni kita sebutkan dalil nakli ya. Dalil nakli ni maksudnya semua daripada Al-Quran. Bukannya guna akal kefikiran. Kita bukan guna akal fikiran, tapi daripada Al-Quran sendiri. Jadi dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 dalam Al-Quran, surah yang 13 ayat 11, ni selalu orang sebutkan. Jadi kita ambil sebahagian ayat, kita tak baca yang awal ni untuk jimat masa kita. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri yang ada diri pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada apa yang akan menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kita, ayat kata-kata Allah ni, dia tunjukkan bahawa kalau kita tak berusaha untuk ubah diri kita atau
masyarakat kita, kita tak ubah untuk ubah masyarakat kita yang contohnya banyak menerima rasuah, banyak maksiat dalam masyarakat kita. Walaupun kita duduk dalam masyarakat majmuk macam kita kat Miri ni kan, kita kat Sarawak ni, kita duduk masyarakat, kita tak berusaha. Tak mustahil Allah akan timpakan balik. Walaupun kita ni tadi beriman, walaupun kita tadi kita kata kita jaga semayang kita dan semayang, tapi kita lupa kita ada tanggungjawab untuk ingatkan rakan manusia kita yang lain. Jangan berbuat kemungkaran. Baliklah kepada kebaikan. Jangan minum arak dan sebagainya kan. Kita walaupun dia orang tak Islam, oh tak apa, dia orang bukan Islam. Ini selalu mistake Selalu mistake yang berlaku dalam masyarakat kita. Dia orang bukan Islam, dia orang suka hati nak merosakkan diri dan sebagainya. Kalau kita biarkan, kita juga yang akan dapat akibatnya. Contohnya, bila orang lain mabuk, tak pasal-pasal kita yang kena langgar. Tapi sebab kita tak ada usaha untuk kempen tadi kan, bahawa kemabukan ni tadi, atau kadang-kadang tak pasal-pasal bergaduh dengan kita. Ini selalu berlaku lah bila musim-musim perayaan kan, dah mabuk dan sebagainya, salah cakap sikit terus bergaduh sebab mabuk tadi kan. Jadi benda-benda, atau kadang-kadang kemalangan, banyak kemalangan berlaku bila mana mabuk sambil memandu dan sebagainya. Jadi benda ni yang kita nak kena elakkan. Dan kadang-kadang punca-punca ketagihan kan, start daripada merokok kan, start daripada minum arak, dah terjebak makan dadah pula. Jadi dia akan merosakkan masyarakat kita. Bila merosak, kita juga terima akibat. Penagih dadah tadi pergi mencuri dan sebagainya kan. Dan atau kadang-kadang merompak, dan yang lebih teruk merompak, datang rompak ikat kita. Jadi kita pun terkesan. Kita pun dapat musibah. Jadi sebab itulah kita kena berusaha. Ini takdir Allah. Allah telah tetapkan. Bila mana kita manusia, kita sebagai orang Islam, kita umat yang terbaik, yang dapat mesej kebenaran, yang dapat kata-kata Allah ni tadi. Kita belajar tentang kata Allah, tapi kita lupa nak pesan. Kita tak jalankan tanggungjawab kita untuk jaga keluarga kita sendiri. Jadi kerana Allah, ini semua saling kait-berkait. Tu kita tengok hebatnya Islam, indahnya Islam. Bukannya sahaja dia bagi panduan untuk kita daripada bangun pagi sampai tidur, tapi macam mana kita nak hidup dalam satu masyarakat yang majmuk, yang pelbagai agama. Memang Islam, kita tak memaksa orang untuk masuk Islam, tapi kita ada tanggungjawab untuk memakmurkan bumi sebagai manusia, sama-sama menegakkan apa yang betul dan mencegah apa yang melarang, atau membetulkan apa yang salah. Jadi inilah kita Islam. Dan sebetulnya kita kena mengajaklah seusaha. Sebab tu memang betul Brosyah setuju bahawa hidayah tu kerja Allah. Tapi tanpa usaha, apa sebab untuk tak ada orang yang mengajak, pastinya takdir Allah untuk sampai hidayah tu tak sampai. Sebab tu kalau kita ada keluarga yang masih belum lagi Islam, keluarga yang kita sayang, mak bapak kita atau adik-beradik kita atau cousin-cousin kita kan, yang kita sayang, yang kita kini, jangan kita tak usaha untuk ajak, tunjukkan teladan yang baik, ajak mereka untuk kembali kepada Islam. Barulah takdir untuk mereka menerima Islam tu ada sebelum mereka meninggal dunia. Jangan nanti macam apa yang berlaku pada baginda Rasulullah yang Allah telah takdirkan juga jadi contoh kepada kita. Baik macam mana pun bapa saudara Nabi Abu Talib bantu Nabi untuk sampaikan dakwah Islam waktu di Mekah, baik macam mana pun, oleh kerana bapa saudaranya tak dapat nak mengisytiharkan dirinya yakin bahawa Allah dan Rasul, bahawa Nabi adalah Rasul, maka dia terima Islam sebagai agamanya, maka kita tak dapat ubah takdir Allah tu. Meninggal dalam keadaan belum lagi Islam. Jadi bila dah terputus nyawa, pastinya tak ada peluang lagi untuk kita macam minta Allah ringankan azab dan ni tadi, dan masukkan dalam syurga. Nak masuk dalam syurga memang out of story tak ada dalam cerita lagi lah kalau tak pernah syahadah. Sebab tu Bro Syah ada cerita dalam minggu lepas, bila mana Madam Law kita pergi Mesyuarat Agung Makmur, Allah takdirkan, walaupun dia mungkin belum lagi belajar sembahyang, belum lagi belajar tentang takdir dan sebagainya, tapi Allah telah takdirkan datang hidayahnya waktu dia sakit, wallahu alam, waktu dia sakit datang ke pejabat agama, belum sakit datang ke pejabat agama, syahadah, lepas tu nampak ziarah
dalam hospital, lepas tu dalam tahun yang sama, tahun lepas ziarah kuburnya. Subhanallah. Jadi kerana Allah kita tak tahu. Sebab itulah kita katakan sebenarnya kita menerima Islam tak kira lah apa sebab. Sebab kahwin ke, sebab nak dapat bantuan kebajikan. Tapi bila mana kita dah Islam dan kita yakin dalam hati kita. Bukannya masuk Islam ni just sekadar melafaz lah. Bukan sekadar melafaz. Maksudnya tadi dalam hati dia betul-betul yakin bahawa Allah adalah Tuhan yang selayak yang kita sembah dan ada nabi-nabi yang diturunkan dan bahawa Nabi Muhammad tu datang kepada kita untuk sampaikan mesej kebenaran. Mengaku dua benda ni je. Dah kita Islam, tak kira lah betapa banyak dosa kita akan dijanjikan tu kembali kepada syurga juga. Bila mana kita dah dihapuskan segala dosa. Tapi kalau boleh, jangan minta lah masuk ke neraka. Sebab Allah dah ceritakan. Allah dah ceritakan dalam Al-Quran. Nabi pun dah ceritakan. Yang paling ringan, azab api neraka yang paling ringan adalah kepada bapa saudara Nabi tadi. Yang banyak menolong Nabi. Apa azab yang paling ringan kat neraka tadi? Yang paling ringan batu api neraka di bawah tapak kaki. Diletakkan batu api neraka bawah tapak kaki. Sampai bergelegak otak. Gelegak tu paling ringan. Subhanallah. Belum lagi kita cerita tentang kulit saling kupas, lidah yang dipotong-potong, orang yang menipu kan, dipotong-potong macam mana rasa sakit. Kita kena siap sikit kan sakit, apa lagi lidah kena potong. Subhanallah, tak dapat dibayangkan macam mana sakitnya. Jadi kerana Allah Maha Adil, kudrat iradat, dia berkuasa menentukan segalanya. Kita sebagai orang Islam hanya dapat mohon reda Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sedia air. Ada. Subhanallah, minta izin lah, minta air. Subhanallah. Dah sejam ke? Oh belum, baru 50 minit. 40 minit. Subhanallah. Allahumma salli ala. Jadi kita tengok ayat ni bila mana ni tadi kita kena usaha. Daripada tak pandai kita kena berusaha untuk supaya pandai. Kenal Allah. Jadi kalau selalu kita nak sampaikan kepada keluarga kita, belajarlah jadi seorang Muslim yang baik, tahu yang asas. Dan ketahuilah sebenarnya walaupun lahir Islam, ramai juga yang tak pas benda-benda macam ni kan. Jadi kita kena. Jadi banyak sebenarnya, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam kata Allah ceritakan tentang qada dan qadar ni tadi. Dari surah Al-Qamar, surah bulan. Qamar ni adalah bulan. Betul Qamar bulan. Betul lah, Qamar bulan. Tuan Jeffrey biasa dengan Al-Quran. Kak Syabina pernah masuk, Tuan Robertson pernah masuk. Okay, subhanallah. Dia minta maaf baru perasan tadi masuk. Jadi kat sini kita tengok dalam Al-Quran, boleh buka Al-Quran, surah Al-Qamar, cari sikit. Inna kulla syai'in halaqnahu biqadarin. Biqadar. Kalau diwakafkan biqadar. Yang ditranslate biqadar. Okay. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu. Semua daripada apa yang di bumi dan di langit. Kita tengok bintang dan bulan. Semua ada qadarnya. Ada bunyi terputus lagi. Subhanallah. Okay. Sekejap cek sekejap. Apa yang benda ni? Takut bunyi. Harap-harap bukan bunyi Bukan Okay, kamera. Kamera sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, setakat ni ada soalan tak? Tentang mukadimah qada dan qadar. Jadi sebagai orang Islam, kita kena pandai bezakanlah apa yang disebutkan qada, apa yang disebut qadar. Qadar benda yang telah ditetapkan sejak dulu lagi. Sebab dalam pengetahuan Allah, Allah dah tetapkan semua yang berlaku dalam hidup kita. Walaupun kita ada free will kita, tapi Allah atas free will kita tu tadi, Allah telah tetapkan qadarnya. Macam mana ikut ketentuan kita. Jadi bila kita tengok bulan dan bintang ada jarak dan yang telah ditetapkan, semua benda ada ukuran. Semua yang kita manusia pun jari kita kan, daripada kecil sampai besar, kenapa tak jadi sama panjang? Padahal kecil tangan kita, time kita kecil,
time kita bayi lagi, macam kita tengok anak kita, bayi lagi, tangan kita kecil. Tapi bila sesiapa yang kawal, kadar dia tumbuh tu sama je. Macam kita tengok pokok kan. Kita pokok, dahan dia, ranting ni boleh pula panjang. Panjang-panjang punya ranting tak sama besar kan. Tapi kita manusia, siapa yang tetapkan? Jari kita kadarnya, ibu jari tak pernah lebih daripada panjang jari daripada jari-jari lain kan. Tak pernah lebih. Dan kadar dia macam ni. Dan kenapa tangan kita dicipta tak sama panjang? Jari kita tak sama panjang. Kenapa? Tahu tak? Tu kadang-kadang kita, kalau kita tengok tangan kita sahaja boleh mendatangkan keimanan. Kalau kita kutip barang, kalau jari sama panjang apa jadi? Dia akan jadi macam jari jerangkung kan. Sedangkan bila tak sama panjang, kita nak ambil objek, kita nak ambil satu objek tu macam ngam-ngam je. Pegang dia sebab jari kita pendek kan, ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi untuk pegang tu senang je. Tu hebat Allah cipta manusia. Tengok tangan saja boleh ada bukti Allah kat situ. Sampaikan kalau kita tengok, kalau huruf-huruf, nombor-nombor huruf kan, siapa yang cipta? Siapa cipta huruf-huruf, nombor-nombor? Kita manusia kan? Kalau kita tengok manusia, kita tulisan nombor 1, nombor 2. Kalau dalam bahasa Arab macam mana? Kalau kita tengok tangan kita sekarang ni, siapa yang ada tangan? Tangan masing-masing kan? Kalau tengok ni nombor berapa? Kalau dalam bahasa Arab, dalam huruf dia kan, nombor berapa? 9. 8, nombor 8. Ni nombor berapa? 1. 9 macam 9 lah. Ni nombor 8. Ni 1. Kalau kita baca terbalik pun, kalau kiri ke kanan, 18. Sebelah ni, terbalik lah, 81. Kalau 18 tambah 81, 99. Mengingatkan kita kepada apa? 99 nama Allah dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi kadang-kadang, ni adakah kebetulan? Ni kita sebutkan takdir juga. Allah telah tunjukkan tanda-tanda dalam kehidupan manusia ni, dalam hidup kita sehari-hari, sampai kalau kita boleh tengok keajaiban kota Mekah, Baitullah yang kita nak pergi haji tu kan, Baitullah tu, keajaiban Mekah. Peta siapa buat? Manusia buat, betul tak? Manusia buat kan? Bila manusia buat kedudukan peta tu tadi, dalam ni tadi, Allah telah ciptakan qadar, ada kadar. Contohnya kalau kita tengok jari kita kan, panjang yang atas ni dengan 3 yang bawah ni, dia ada ukuran dia yang kita sebutkan golden mean ratio. Bro Syah dapat ingat nombor ni sebab nombor kereta Bro Syah guna nombor nisbah ni. Kalau kita pi, sebab Bro Syah orang matematik kan. Pi, apa nilai pi? Nilai pi dalam matematik 3.142 atau 22 bagi 7 lah. 22 bagi 7 dapat nombor 3.142. Banyak lagi nombor belakang Bro Syah pun tak hafal. Okey, 3.142. Tu kalau kita ambil 3 digit, 3 puluhan lah, 3.142. Nombor nisbah golden mean ratio ni selalu kan digunakan dalam fotografi atau ni tadi kan, nisbah ni tadi, nilai dia apa? 1.614. 1614. Nombor ni nombor kereta Bro Syah. 1618. 1.618 golden mean ratio. Jadi jari kita ni atau muka kita ni kan, panjang muka kita dan dengan muka seluruhan, nisbah dia 1.618. Ni kadar nisbah golden mean ratio untuk semua ciptaan Allah. Sebab tu bila orang melukis, dia akan guna nisbah tu untuk lukis dengan proportion yang betul. Jadi kita tengok kalau manusia tadi, ni kembali pada cerita Mekah, kedudukan Mekah dengan border atau batas Mekah tu sendiri, bandar Mekah sendiri, guna golden mean ratio yang sama juga, 1.618. Dahsyat tak dahsyat? Dahsyat tak dahsyat? Kebetulan Allah, yang takdir Allah telah tentukan. Dan Mekah sendiri dalam Arab Saudi pun 1.618 nisbah dia daripada sempadan yang ada. Jadi kerana Allah ni, kalau kita nak kata kebetulan mustahil. Sedangkan disebutkan dalam Al-Quran sendiri, Bro Syah lupa dah ayat berapa. Ayat berapa. Okay. Siapa tahu yang kalau 1400 tahun dulu kan, jari kita akan jadi satu benda yang sangat penting. Cap jari kita akan jadi satu yang sangat penting. Sebab tak ada 2 orang dengan cap jari yang sama. Tak ada 2 orang dengan cap jari yang sama. Dan Allah sebut dalam Al-Quran,
Allah tunjukkan satu dia sebutkan tentang disebutkan tentang kepentingan jari ni tadi. Ada bukti kewujudan kan. Kalau kita manusia sama, kenapa tak boleh cap jari sama kan? Nampak muka sama apa ni kan? Tapi kenapa tiba-tiba cap jari tak sama? Ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah tetapkan sesuatu. Jadi kita tengok so kami dalam bentuk ukuran. Kita tengok Al-Ahzab 38 dan ketetapan itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Bila Allah telah tetapkan sesuatu untuk berlaku dan sampai masa ajal kita, pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Dan bila kita sebutkan datangnya hari kiamat, akan turunnya Nabi Isa, akan datang Imam Mahdi, akan adanya Dajjal, semua ni telah disebutkan. Nabi telah sebutkan, Allah telah sebutkan kan, akan datang musuh kita adalah iblis, syaitan, pasti akan berlaku. Benda yang berlaku pastinya akan terjadi. Kita kena imani, kena bersedia, dalam apa keadaan sekalipun. Di surah Hijr pula kita tengok lagi, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami lah hazanahnya, dan kami tidak menukar melainkannya dengan ukuran tertentu. Jadi kalau kita tengok kan dalam penciptaan Allah pasti ada ukuran-ukurannya. Macam kita tak tahu kan, macam Rosyah sendiri bukan nak buka aib sendiri bukan nak buka aib sendiri. Dah umur 40 tahun hilang satu gigi kekal. Satu gigi kekal hilang gigi kat bawah hilang. Subhanallah, rosak, terpaksa dicabut. Kalau tak sakit lah, memang sakit. Atau sepatutnya dia kena ada ongkos lebih lah kalau nak buat nak selamatkan kena drill dan sebagainya lah. Tu pun tak dapat siap dalam satu sesi. Jadi cabut je lah. Jadi tapi akan datang kita boleh usaha untuk pulihkan nanti, insyaAllah kalau ada rezeki lah, insyaAllah. Jadi ni semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita tak ni, dan kita kena tahu macam mana sekalipun kita jaga kan, akan ada satu masa kita daripada bayi akan kembali kepada keadaan bayi. Keadaan kita lemah, keadaan kita tak ada gigi, tak ada gigi, akan kembali juga. Akan kembali juga. Tapi ada kadarnya kan. Bila kita jaga, insya-Allah dia akan panjang sikit hayat gigi itu tadi dan sebagainya kan. Jadi inilah kita beriman kepada qada dan qadar tadi. Jadi sekarang daripada surah Al-Musalat sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebagai yang menentukan. Jadi kita tahu Allah tahu apa yang baik untuk kita. Kadang-kadang dia sampai ke dia tarik satu nikmat tu ditarik balik kepada ni tadi untuk kita beringat masa kita dah dekat kan, masa kita dah dekat untuk kembali kepada Allah, rahmatullah, kita kembali kepada rahmat Allah. Jadi bersedialah, kena bersedia. Suratul Furqan, di awal surah lagi ayat 2, dan telah diceritakan segala sesuatu dan dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, dengan detail lah, dengan sedetail-detailnya. Allah Maha Hebat, dia pasti sedetail-detailnya perancangan Allah. Sebab tu kita tengok perancangan hebat macam mana pun rancangan manusia, contohnya kita tengok peristiwa tahun gajah, kelahiran Nabi datang burung tentera bergajah Abraha yang nak menghancurkan Kaabah. Ini sebelum kenabian, sebelum Nabi lahir lagi dalam tahun Nabi lahir tu, sebelum Nabi lahir tu, datang tentera Abraha, datuk Nabi Abdul Muttalib, ketua Mekah masa tu kan, tengok sendiri tentera gajah yang banyak, gajah yang besar, gajah yang ramai tadi datang menyerang Mekah, tapi Allah hantar burung ababil untuk gagalkan. Sedangkan perancangan tu nak kumpul gajah-gajah, nak latih tentera untuk datang hancurkan Mekah kan, bertahun-tahun atau mungkin berbulan atau bertahun panjang perancangan tu tadi nak ni, tapi Allah boleh hancurkan ni takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia nak lindung rumah Allah, Nabi Ibrahim dan anak Ismail, dia yang bangunkan Kaabah ni tadi, untuk sebagai sebagai tempat suci kita, tempat suci yang kedua lah selepas Baitul Maqdis atau Al-Aqsa yang kat Palestin tadi Jadi kerana Allah, ini yang kita kena yakin bahawa sehebat-hebat perancangan kita berusaha macam mana sekalipun, Allah lagi lebih hebat perancangannya. Jadi kita kena hadapi dengan redha. Kalau dah berlaku tu kita tak rasa macam tak dapat nak ni, kena sabar, kena redha, ni dah perancangan Allah. Tapi jangan putus asa. Kita kena usaha lagi kan. Berdoa dan tawakal. Usaha, doa dan tawakal sampai berjaya.
Jadi kalau tak sampai, kita kena ni jadi bereda. Tapi kita kena yakin Allah bersama-sama orang yang sabar. InsyaAllah. Jadi ni dalam kitab Muslim pun, ni hadis dia, kitab sahih Muslim riwayat kitab sahih dari Taus, dia mengatakan, saya mengatakan semua daripada para sahabat sallallahu alaihi wasallam mengatakan segala sesuatu yang ketentuan takdir, dan aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan segala sesuatu itu dalam ketentuan takdir hingga kelemahan dan kecerdasan dan kelemahan. Jadi kalau kita nak faham hadis ni, mungkin kena kupas balik lah. Tapi dalam ni dia kata semua yang berlaku, semua yang diciptakan dalam takdir Allah, dalam Allah telah takdirkan. Jadi kita yakin bahawa Allah yang tahu Allah ni sempurna dari segi penciptaannya. Jadi dia saling mengimani. Bila kita tak menyampaikan kebenaran kepada masyarakat kita tak amal cara hidup yang baik, kan, cara iman dan kita sebarkan cara hidup baik itu kepada masyarakat kita, maka kemustahan akan berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Kita tak jaga hubungan sebelum perkahwinan dan sebagainya, maka banyak anak-anak yang luar daripada nikah dilahirkan, kita akan ada masalah dalam masyarakat kita nanti. Ini benda-benda yang berlaku. Contohnya tadi, kalau kita contohnya sebab tak nak menggalakkan orang lahir luar nikah, sebab tu dalam Islam siapa yang lahir luar daripada nikah walaupun anak kandung sebenarnya tak layak untuk terima warisan daripada bapaknya tadi ya. Jadi yang ni yang kita sebenarnya nak jaga hubungan kekuraan tu tadi. Tak berlakulah benda yang zina dan sebagainya. Jadi kerana Allah, sama-sama kita berlindung kepada Allah daripada ni tadilah. Jadi kerana Allah, untuk memahami lebih lanjut, kita pergi kepada Muhammad Hidayah Center. Okay. Kita dah pukul 9 dah lebih juga. Pukul 9 ingat dapat hamilan sejam. Tapi kita tengok sama-sama tengok bahan yang ada. Jadi kalau qada dan qadar ni, dia terbahagi kepada dua perkara. Okay. Pertama sekali, kita kena beriman bahawa Allah mengetahui apa saja amalan hamba-Nya dan mengetahui dengan ilmu yang qadim yang menjadi betulkan terus menjadi sifatnya. Jadi yang Bro Syah sebutkan tadi, sifat apa? Kudrat dan iradat. Kudrat, iradat dan ilman, ada 3 sifat Allah yang terkait dengan qada dan qadar nanti. Allah berkuasa dan Allah boleh menentukan apa saja dia nak tentukan. Dia pencipta kita kan. Dan semua yang diciptakan dalam pengetahuan Allah. Semua takdir itu dalam pengetahuan, sama ada yang lepas atau yang akan datang. Semua dalam pengetahuan Allah. Jadi sebab itulah kita sebagai orang Islam, bila berlaku sesuatu, kita dah tahu ni takdir Allah, ni reda Allah, kita kena sabar dan teruskan usaha dan tawakal kita, dan doa dan tawakal kita kan. Kalau kita nak dapatkan sesuatu, kalau kita gagal lah di perkara usaha kita kan, tapi jangan kita putus asa, sebab kita tahu takdir Allah. Takdir Allah, bila siapa yang berusaha, manjada wajada, dia akan dapat. Siapa yang berusaha, dia akan dapat. Tapi kalau kita putus asa, tak akan dapat lah. Jadi ini takdir Allah. Sama lah macam jodoh tadi. Sama lah cerita macam nak dapat kesihatan, nak dapat badan yang fit dan sihat dan sebagainya kan. Kalau kita tak berusaha, mana nak dapat kan. Jadi kena berusaha. Jadi kena Allah, kalau kita tak jaga, sekarang ni sleep, tak jaga, makan suka hati, tak ikut contoh sunnah Nabi, berhenti sebelum kenyang dan sebagainya, pasti kita akan jatuh sakit juga. Jadi yang ni dalam sifat Allah, dia mengetahui segala hamba yang merangkumi taat dan haka. Dia dah tahu kita ni akan taat ke tak taat, ni dalam pengetahuan Allah. Tapi kita yang tak tahu. Kita kena berusaha. Jadi kena berusaha. Iman kita ada turun naik. Bro Syah pun sama juga. Sama macam semua. Nak jaga solat 5 waktu di awal waktu bukan satu benda yang senang. Jadi kadang-kadang syaitan tu bisik-bisikkan, ni penting lagi. Buat dulu dan sebagainya kan. Jadi kita kena berusaha. Kena berusaha untuk jaga iman kita. Untuk hadir majlis ilmu pun bukan satu benda yang mudah kan. Nak korbankan masa dan sebagainya. Bukan satu yang mudah. Jadi ni kita kena usaha dan teruskan usaha. InsyaAllah. Inilah kita sebagai seorang Islam. Dan apa yang ditakdirkan pada seorang itu tak dapat dielak. Kalau dah sampai masa kita tak dapat elak. Atau macam mana sekali pun kita usahakan, Allah bagi takat tu je. Takat tu kita masih dapat bersyukur dan sabar. Tapi kita teruskan usaha. Sebab kita tahu akan datang
Allah akan bagi lebih atau tak kan. Jadi kita teruskan berusaha, terus puji Allah, terus yakin bahawa Allah suci daripada sifat tak adil ni tadi kan. Kita rasa tak adil, tapi Allah sebenarnya sangat adil. Bila kadang-kadang satu musibah tu nak mengingatkan kita, satu keadaan tu nak mengingatkan kita kembali kepada Allah. Jadi kita tengok yang positif lah dalam setiap apa yang ditakdirkan ini. Okay. Apa yang tak berlaku pada kita, yang memang tak akan berlaku kat dia, bila dalam takdir tadi memang tak akan berlaku, tak berlakulah. Jadi kita kena faham benda ni ya. Itu yang bahagian pertama. Bahagian kedua, beriman pada kehendak Allah. Allah ada kemahuan, dia minta kita untuk sembahyang dan sebagainya. Dan kita percaya apa yang dikehendaki dan yang tidak dikehendakinya. Okey, bila Allah melarang sesuatu, kita tak buat. Bila dia nak sesuatu, kita buat. Jadi kita yakin bahawa bila kita buat apa yang dia buat tu baik untuk kita. Bila macam semayang tu sendiri kan, bukan sahaja mengingatkan kita pada Allah, peluang untuk kita minta ampun dengan Allah. Kita ambil wuduk tu sendiri kan, air tu sifat dia menyejukkan. Air tu sifat menyejukkan, membersihkan. Dia baik untuk kita. Bila kita ambil wuduk tu kan, cuci muka, cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki, dia ada simbolik juga kan. Tangan tu, mungkin tangan banyak yang dosa buat pukul orang ke, ambil barang salah kan. Atau muka tadi kan, ada mata kita, ada mulut kita ni. Mulut kita ni yang paling dahsyat lah. Mulut kita ni paling dahsyat. Jadi kena jaga betul-betul mulut kan. Kadang-kadang dosa tangan, dosa kaki tak sebesar dosa mulut. Mulut ni yang bercakap. Tak bahagia macam berusaha banyak bercakap sekarang ni. Wallahualam berapa banyak dosa yang dah kita lakukan kalau tersalah cakap atau terguris hati orang yang ni, walaupun benda betul tapi cara penyampaian tu salah pun tak menjadi juga. Jadi sebab tu kita kena jaga betul-betul mulut kita ni daripada takdir dihukum nanti kan. Kalau berbohong maka dikerat lagi lidah, subhanallah. Minta kita jauhkan lah. Kemudian sesungguhnya apa yang ada di langit dan bumi, sama ada yang bergerak atau diam, semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Jadi bala bencana yang berlaku kat sekeliling kita, subhanallah. Ada soalan ya? Tengok okay, kebetulan qada ada dia mu'alaq dan mubram. Betul, ada dua jenis jadi yang mu'alaq mubram ni mungkin advance sikit lah dalam akan datang, atau kita minta yang Tuan Jeffrey kita daripada mana dia baca, dia boleh kongsikan dengan kita. Brosya pun pernah dengar juga tentang mu'alaq dan mubram tadi. Kalau dalam tingkatan berapa zaman brosya sekolah tak ada pun belajar yang complicated macam ni tapi sekarang ni dekat sekolah kita alhamdulillah modul sekolah tu ditambah baik di peringkat. Kalau daripada awal tahun 1 diperkenal sekian, bila dah masuk tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 3 lah, tingkatan 3 ada lagi cerita pasal mu'alaq dan mubram ni tadi. Boleh ni lah nanti kita ni lah. Sekarang ni kalau cerita sekarang ni mungkin nanti jadi confused dan sebagainya. Okey, jadi kita sambung kat sini dulu. Tidak berlaku dengan kehendaknya, sesungguhnya Allah tidak berkuasa dengan apa yang tiada. Jadi kita kena yakin dalam penciptaan yang berlaku ni, yang macam dunia ni, kenapa banjir berlaku, kenapa gempa bumi berlaku, sebenarnya semua tangan-tangan manusia itu sendiri. Tangan-tangan manusia. Allah telah ciptakan dunia ni sempurna, saling lengkap melengkapi. Bila dan sistem Allah yang Allah ciptakan, bila mana kita ganggu tanah kan, kita ratakan bukit dan sebagainya, kita tebang pokok dan sebagainya, maka banjir itu satu mekanisme yang Allah ciptakan untuk imbangkan balik imbang kekosongan atau tanah cara Allah untuk lepas banjir tadi dia akan makmur semula, tumbuh pokok-pokok dan sebagainya kan. Jadi atau gempa bumi, gunung berapi dan sebagainya. Kita tengok sebab kenapa Sarawak ni sangat subur. Sarawak ni sangat subur sebab Gunung Kinabalu kita tu satu masa dulu gunung berapi yang hidup, yang pernah meletus dan last tanah keliling jadi subur. Jadi ini memang satu hukum Allah, takdir Allah telah ciptakan. Dan kita kena yakin bahawa kita sebagai manusia kena berusaha. Bila mana kita tengok benda-benda yang berlaku, pembalakan yang tak terkawal kan, kita mengambil lebih daripada yang sepatutnya kan. Dan kita mengganggu tempat-tempat bukit. Kalau orang Jepun, Gunung Fuji tu memang Tuhan, subhanallah, Tuhan tak boleh ganggu kawasan gunung tu tadi kan.
Betapa ni, sedangkan kita kat sini yakin Allah, kenapa kita masih merosakkan alam kita? Mana usaha kita untuk sekurang-kurangnya ada pokok, tanam pokok dan sebagainya kan? Sedangkan kita tahu belajar sains bahawa tanpa pokok oksigen tak akan terhasil kan? Tanpa fotosintesis kan? Jadi kita kena berusaha juga. Jangan jadikan hutan batu. Kena ada kita kena ada ni apa ni? Ada tumbuhan. Sebab tu kadang-kadang kita hairan macam mana orang Jepun, orang Korea, orang yang bukan yang ni lah, yang melihat ni tadi, tapi dia orang lagi Islam daripada kita, ada usaha untuk macam mana nak menurunkan Greenpeace kan, nak menurunkan suhu bumi, macam-macam lah teknologi dan usaha dia orang buat untuk walaupun dunia kita dalam dengan batu, bangunan rumah batu dan sebagainya, tapi dihidupkan dengan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Jadi ini dua aspek qada dan qadar. Kita kena tahu bahawa semua yang berlaku dalam perkataan Allah, semua yang telah diciptakan dalam penguasaan kuasa Allah. Semua dalam kuasa ni, dua aspek lah. Okay. Kemudian semua makhluk yang ada di bumi dan langit hanya Allah yang menciptanya, tidak pencipta selainnya. Kita kena tahu benda ni. Siapa Allah? Allah adalah pencipta semua yang ada dalam alam semesta ni. Apa yang di langit bumi, semua ciptaan Allah. Kita manusia salah satu saja daripada ciptaan Allah. Tapi kita manusia dimuliakan. Dimuliakan lebih pada malaikat. Bila mana kita taat kepada Allah, Allah sediakan syurga yang selama-lamanya. Subhanallah. Bila mana kita taat, insya-Allah. Okay. Jadi sini mungkin banyaklah. Jadi kesan beriman kepada qadar ni tadi, okay, bila mana kita secara umum mungkin masing-masing boleh baca teks yang ditunjukkan, tapi kesan kita beriman kepada qadar ni, kita boleh lahirkan keikhlasan, kita lahirkan kesabaran bila benda tu, satu benda tu berlaku kan. Jadi bila kita tahu takdir Allah, tanpa berusaha, tanpa doa, tanpa penyerahan, lepas kita dah berusaha dan berdoa, kita serahkan, sama ada kita dapat atau tak dapat apa yang kita usaha tu, kita serah kepada Tuhan, kepada Allah. Kita syukur atau redha tadi. Ni takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ni Allah menciptakan sakit kepada yang mukmin, dimasukkan dalam penjara kerana kerjanya untuk Islam. Ia bertujuan untuk memberi pahala yang lebih menghilangkan dosa dan membesarkan Islam daripada orang munafik. Allah menciptakan kufur kepada iblis dan orang yang sepertinya supaya menjadi hujah mereka, layak menjadi ahli neraka. Ia menjadi cabaran dan menjadi kelebihan kepada golongan Islam. Jadi ingat jangan kita kalau kita beralasan, banyak alasan kita kenapa kita tak sembahyang, kenapa kita tak belajar tentang Islam dan sebagainya. Allah telah takdirkan orang yang banyak alasan macam ni memang tempatnya bersama dengan iblis. Tempatnya bersama dengan iblis. Sedangkan bila Allah sebenarnya mungkin uji kita tengok kadang-kadang mungkin cerita kita lah kat sini Dr. Zakir Naik hebat cuba menyampaikan Islam menggunakan platform media, ada sekolahnya dan sebagainya, difitnah dan diancam, cuba ditangkap oleh kerajaannya sendiri sampai berlindung kat Malaysia kan. Tapi semua ada hikmah di sebaliknya. Bila mana di tempat dia sendiri tadi, ada orang bila datang ke tempat lain dihargai. Sebab itulah kita kena faham bahawa kadang-kadang sesuatu yang berlaku kat kita, tambah-tambah lagi kita ni yang cuba nak mendekati Allah, bila kita nak jadi baik, makin banyak lagi ujian. Tapi ujian tu sepatutnya bila kita redha, kita tahu tentang takdir Allah, memang takdir Allah bila kita nak jadi baik ni, ujian dia besar. Jadi kita kena belajar untuk ikhlaskan diri, untuk sabar, untuk sentiasa bersyukur atas apa yang ada kat kita. Jadi subhanallah, ini yang kita kena sentiasa usaha untuk ni jadi. Sebab orang yang munafik, orang yang berpura-pura jadi Islam, yang just pura-pura, dia tak akan dapat sabar. Dia tak akan dapat sabar benda-benda tu berlaku. Sebab tu kita tahu Tuhan tu berkuasa. Dia ada kuasa dan dia ada kehendak, dan semua dalam pengetahuan Tuhan.
kita hanya perlu usaha saja. Usaha, doa dan tawakal. Ini 3 komponen. Dan apa yang berlaku, sama ada kita reda atau kita syukur. Inilah hebatnya kita sebagai seorang Islam. Okay? Jadi mungkin ada orang akan tanyalah, tak tu macam bias, macam terlalu positive thinking lah. Terlalu positive thinking. Tak, bukan positive thinking. Ni adalah takdir Allah SWT. Sebab apa manfaat daripada kita putus asa? Apa manfaat daripada kita terus tak buat apa-apa kan? Jadi sebab itulah kita sebagai Islam, bila kita yakin pada takdir, kita hanya boleh berusaha atau boleh sabar atau boleh reda. Ini je yang kita boleh lakukan. Tapi kita tak kena yakin bahawa usaha tu, orang kata dalam pertama Melayu, usaha tangga kejayaan. Kena usaha. Nak dapat syurga, kita kena usaha dalam dunia ni. Kenal Nabi kita kan. Kalau kita tak dapat jadi macam hebatlah dalam baca Al-Quran apa semua, tak dapat jadi ustaz, jadi ustazah, tak jadi masalah. Yang penting usaha tu tadi, usaha tu Allah pandang dan rasa dalam hati tu. Keyakinan kita dalam hati tu. Sebab tu ada peluang macam mana nak masuk syurga tanpa hisap. Kita kena sayang Nabi kita. Kita kena sayang Nabi kita. Sayang Nabi kita lebih daripada diri kita sendiri. Tu nak dapat syafaat. Orang kata guna kabel lah. Guna kabel nak masuk syurga kan. Satu Nabi. Kedua, Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran ni adalah satu makhluk. Satu makhluk juga yang mana kita kena berusaha, yang boleh jadi pendinding kita untuk masuk syurga nanti insyaAllah. Jadi sama-sama kita usahakan untuk dapat takdir dua ni. Satu, takdir dapat syafaat. Kedua, takdir untuk dekat dengan Al-Quran. Tapi yakinlah bahawa kita kena kenal syurga-syurga Allah. Ada syurga untuk orang yang berpuasa, ada syurga untuk orang yang sembahyang, ada syurga untuk orang yang suka menderma dan sebagainya. Kita berusahalah sebaiknya dalam masa sementara ni. Dan insya-Allah jangan lupa bertaubat juga. Jangan lupa bertaubat atas dosa kita. Sebab ada dua jenis orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa, dia walaupun dia jaga sembahyang dan sebagainya, dia masih melakukan dosa. Tapi dia minta kekuatan daripada Allah. Dia minta kekuatan daripada Allah untuk tak melakukan dosa lagi. InsyaAllah Allah akan ampunkan bila mana, dan Allah akan cuba bagi kekuatan untuk tak buat dosa tu lagi. Tapi ada orang kedua, dia sembahyang, dia pergi umrah, dia pergi buat haji dan sebagainya, tapi hari-hari buat dosa juga. Mengumpat, yang lebih daripada tu pun dahsyat, makan rasuah dan sebagainya. Dan banyak lagi yang lebih teruk, mungkin membunuh orang dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi yang kedua ni kita tak nak. Yang kedua tak nak. Dia buat benda tu tapi tak ada rasa nak bertaubat tu tadi. Jadi kita mohon kepada Allah, sama-samalah kita, banyak kesalahan kita, astagfirullah. Okey, banyak dosa kita, astagfirullah, yang kita kena usahakan. Jadi setakat tu saja rasanya perkongsian untuk minggu ni, untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa esok hari sambungan. Tapi dah habis untuk rukun iman kita dah habis, qada dan qadar. Kalau ada persoalan, berusaha bukalah sekarang. Kalau mungkin ada yang nak bertanya, jadi kat sini penting untuk sebagai kesimpulan kepada semua rukun iman yang ada. Tengok kat bawah ni Okay. Perhayatan kita kepada rukun iman tu penting. Kita kenal tak Allah, kita kenal tak para malaikat, kita kenal tak apa kita yang pernah doa Al-Quran kita sendiri, kita kenal ke tak. Kemudian kita kenal tak nabi-nabi kita kenal tak tentang hari kiamat tadi. Sekarang ni banyak tanda-tanda yang berlaku. Banyak tanda-tanda yang berlaku keliling kita. Kita buat apa? Adakah kita biarkan saja? Sekarang ni bila lelaki berpakaian perempuan, kita boleh ketawa boleh berlawak lagi kan. Sedangkan tu satu tanda-tanda yang mana sepatutnya tak berlaku dalam masyarakat kita. Lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki kan. Jadi yang walaupun dalam kata tadi tujuan untuk menghiburkan, tapi itu sebenarnya satu kesilapan daripada berhibur itulah jadi satu kebiasaan, daripada kebiasaan itulah jadi macam membenarkan golongan-golongan ni berlaku kan. Jadi kerana Allah, kita tak nak kita dalam kalangan orang yang hanya mampu melihat. Itulah melemah iman. Dalam hati je saja dapat membenci. Tapi kalau dapat kita sendiri yang membuat sesuatu,
buat sesuatu, bagi tahu ke anak-anak kita, isteri kita bahawa benda ni salah. Benda ni satu yang kesilapan, satu kesalahan, satu dosa yang perlu kita kita taubat untuk kita betulkan, insya-Allah. Jadi ada apa-apa soalan tak daripada ni? Syah cuba check sekejap. Tak tengok lagi. Dah tak tengok lagi ruangan chat. Okey. Kalau tak ada, rasanya setakat tu je untuk perkongsian kita. Jadi apa yang kurang tu Bro Syah minta maaf daripada seikhlas hati, minta maaf. Bukanlah contoh terbaik contoh terbaik untuk mualah-mualah kita yang sama-sama, tapi kita sama-sama usaha untuk mengimani takdir Allah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana Allah, itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Kalau tak ada soalan, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah As. InsyaAllah soalan Tuan Jeffrey nanti kita kongsikan juga mu'alaq dan mubram tadi InsyaAllah. Jadi subhanallah wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Sama-sama. Okey. Terima 9.30. kasih Ustaz. Jumpa lagi. Sama-sama Kak Syabina. Apa khabar kita? Semoga bagus selalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Okey. Apa-apa kelak kontak-kontak. InsyaAllah. Terima kasih Meling. Sama-sama malam tu. Alhamdulillah. Jadi Tuan Robertson sama-sama juga harap line kita bagus di ladang nun. Okey. Jadi ajak daripada kami Terima kasih. Okay, Selamat malam. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.